Shalom dan selamat datang kepada pelayanan online kita pagi ini, 1 hari bulan Ogos 2021 dan dalam musim Trinity, Ahad yang ke-9. Saudara-saudari sekalian, petikan-petikan yang diberi kepada kita pagi ini adalah daripada 2 Samuel bab 11 ayat 26 hingga bab 12 ayat 13. Mazmur 51, Efesus bab 4 ayat 1 hingga 16, Yohanes bab 6 ayat 24 hingga ayat 35. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk pagi yang indah ini kita berterima kasih kepada Tuhan dan peluang untuk pelayanan pagi ini melalui online. Kita juga berterima kasih. Terima kasih juga untuk hadirat Tuhan bersama kita minggu yang lalu sampai sekarang, dan kita berdoa Tuhan akan terus berada dengan kita, bersama kita dalam minggu ini juga. Biarlah firman-Mu didengar oleh kita tanpa apa-apa halangan. Berkatilah Tuhan hamba-Mu semua melalui firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita akan melihat firman Tuhan hari ini daripada Mazmur 51. Mazmur 51. Di Mazmur 51 ini kita boleh bagikan Mazmur ini kepada 4 bahagian. Kepada 4 bahagian. Pertamanya kita melihat bagaimana Daud menangis untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Ini merupakan doa minta ampun daripada Tuhan, dan bagaimana dia menangis. Dari ayat 1 hingga ayat 3 kita boleh lihat bagaimana Daud menangis untuk minta ampun daripada Tuhan. Dari ayat 4 hingga ayat ke-7 kita melihat pengakuannya. Apa kesalahannya, dosanya, dan bagaimana dia membuat pengakuannya. Dari ayat 8 hingga ke ayat 14 kita boleh melihat pembersihan hati dia. Apakah dan bagaimanakah dia menerima pembersihan hatinya. Dan ayat 15 hingga akhir kita melihat komitmen Daud. Apakah yang dia kata dia akan buat. Dia memberi satu komitmen di sana untuk kepada Tuhan lah. So mari kita lihat pada mulanya bagaimana Daud membuat doa pengampunannya. Saudara-saudari sekalian, dosa-dosa yang kita buat akan merompakkan kegembiraan daripada hati kita. Dia akan mencucuk hati kita selalu tentang kesalahan-kesalahan kita sampai kita diampuni oleh Tuhan. Bila kita menerima pengampunan Tuhan untuk semua dosa-dosa kita ataupun kesalahan, baru hati kita akan rasa gembira. Sampai penerimaan pengampunan itu mesti kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu akan mencucuk hati kita, dan kita tidak boleh senang hati. Begitulah juga dengan Daud. Di Perjanjian Lama kita melihat bagaimana Nabi telah memberitahu kepada Raja Daud tentang kesalahan dia, dosa dia. Dan bila dia mendengar tentang bagaimana Nabi telah memberitahunya tentang dosanya, dia mendengar dosa, dia mengingat balik. Kita melihat Raja Daud, dia telah rasa kesalahannya. Dia tahu dia sendiri yang telah buat salah, dan dia serta-merta minta pengampunan daripada Tuhan. Dia minta maaf Tuhan untuk memaafkannya atas kesalahannya yang telah dia buat. So dia merasainya dalam hatinya. Dan kita juga dia tidak mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain. Dia mengambil tanggung jawab sendiri atas kesalahan
kesalahan yang dia telah buat itu. Mari kita lihat dalam Mazmur 51 bagaimana dia telah membuat doa pengampunan dia. Poin pertama di sini kita melihat bagaimana Daud telah membuat doa permintaan ampunnya itu dengan menangis kepada Tuhan, dengan hati yang penuh sedih. Dia membawa doa pengampunannya kepada Tuhan. Dia minta Tuhan, kasihanilah aku, ya Tuhan saya, kerana kasih-Mu. Kasihani saya kerana kasih-Mu. Hapuskanlah dosa-dosaku kerana belas kasihan. Dia minta Tuhan mengampuni dia, sebab belas kasihan Tuhan sungguh besar. So permintaannya untuk pengampunan kita melihat atas kasih Tuhan dan juga atas belas kasihan Tuhan yang sangat besar. Dia telah berzina, dia telah membunuh. Oleh sebab itu dengan hati penuh kesalahan, dia sekarang minta pengampunan daripada Tuhan. Dengan hati yang hancur, dia minta Tuhan kasihani dia untuk memaafkan dia. Poin 2 dari ayat 4 hingga 7 kita melihat bagaimana dia membuat pengakuan dosa dia, bagaimana dia membuat pengakuan dosa dia, meminta 3 perkara di sana daripada Tuhan. Dia minta Tuhan, basuhlah aku daripada segala kejahatanku. Dosanya itu, kesalahannya, kejahatannya. Basuhlah aku dari segala kejahatan saya dan bersihkan aku daripada dosaku. Dia minta Tuhan basuhkannya, dia minta Tuhan bersihkan dia, dan kita juga boleh baca lagi bagaimana dia mengakuinya. So ia merupakan kejahatan dan juga dosa. Dia berkata, aku mengakui kesalahan aku. Aku sentiasa sedar akan dosa aku. Dia mengambil tanggungjawab atas kesalahannya. Dia tidak menyalahkan suasana pada masa itu. Dia telah tidak menyalahkan kecantikan Bathsheba yang telah menarikannya kepada dia. Tidak. Dia mengambil tanggungjawab atas dirinya. Dia tidak kata dia salahkan situasi, tak. Dia mengambil tanggungjawab atas kesalahan dia. Dia berkata, aku telah berdosa terhadapmu. Aku melakukan perkara yang jahat ini. Patutlah engkau menghakimi aku. Patutlah Tuhan marah. Dan aku jahat sejak aku dilahirkan. Aku berdosa sejak aku dalam kandungan ibu saya. Ini merupakan satu pengakuan Daud bagaimana dia mengambil tanggungjawab atas kejahatan dan dosa-dosanya. Poin yang kita lihat seterusnya adalah daripada ayat 8 hingga ayat 14, yaitu pembersihan hati Daud. Bagaimana pembersihan hati Daud dilakukan. Dia berkata, saya bacakan sedikit dari sini, engkau menghendaki ketulusan hati, penuhkanlah batinku dengan kebijaksanaanmu. So tengok ayat 9 di sini, sucikanlah aku. Dalam pembersihan hati kita melihat dia minta Tuhan, sucikanlah aku, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, lalu aku akan menjadi lebih putih daripada salji. Bersihkanlah aku, sucikanlah aku, basuhkanlah aku. Permintaan Daud untuk pembersihan hati. Sekarang biarlah aku mendengar suara kesukaan dan kegembiraan.
Nah, kesalahan ataupun dosa akan merompak kegembiraan hati kita, dan kesalahan itu akan mencucuk hati kita selalu. Kita akan rasa sedih. So ia sekarang berdoa minta Tuhan beri dia semula kegembiraan agar aku yang engkau dia minta Tuhan agar memberi dia kegembiraan supaya dia boleh menjadi gembira semula. Hapuskanlah segala kejahatan aku dan ciptakanlah hati yang murni dalamku. Baruilah batinku agar menjadi teguh. Dia minta Tuhan hati yang suci sekarang. Bersihkan hati saya, sucikan dan cucikan hati saya supaya dia boleh jadi bersih. Janganlah buang aku daripada hadiratmu, dan jangan ambil Roh Kudusmu yang suci daripada aku. Buatlah aku gembira kerana penyelamatan daripadamu. Dia hendak kegembiraan, penyelamatan Tuhan semula lagi dalam hidup dia. Itulah permintaan pembersihan hatinya daripada Tuhan. Akhirnya kita melihat komitmen pula yang dia buat kepada Tuhan. Maka aku akan mengajar perintahmu kepada orang berdosa dan mereka akan kembali kepadamu. Dia yang telah menerima pembersihan, dia yang telah menerima pengampunan dosa daripada Tuhan, kebaikan, hati yang sukacita daripada Tuhan. Dia tahu, Daud tahu, kelilingnya banyak orang telah hilang kegembiraan mereka kerana dosa-dosa mereka. Hidup mereka sangat disiksa. So dia berkomitmen kepada Tuhan bahwa dia akan mengajar mereka untuk bertaubat, untuk kembali balik ke jalan yang betul, supaya mereka dapat kembali kepada Tuhan. So ini merupakan komitmen dia. Aku akan mengajar perintahmu kepada mereka yang telah berdosa dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Dan dia juga berdoa untuk keselamatan Tuhan. Dunia ini penuh dengan situasi-situasi yang mencabarkan. Banyak dosa-dosa, banyak kejahatan kelilingi kita. Begitu juga Raja Daud. Dia berdoa Tuhan selamatkan. Kita pun perlulah berdoa agar Tuhan menyelamatkan kita juga. Dia yang telah menerima pengampunan, kesucian hati, kegembiraan penyelamatannya, sekarang berkomitmen kepada Tuhan untuk mengajar orang yang telah berdosa kembali kepada Tuhan. Okay? So kita berterima kasih kepada Tuhan atas Raja Daud dan juga mazmurnya kepada kita pagi ini, firman Tuhan kepada kita pagi ini. Dari petikan Perjanjian Lama 2 Samuel 11 26 hingga 12-13, kita melihat bagaimana Nabi Nathan telah mengingatkan dan beri amaran kepada Raja Daud tentang dosanya. Nah, bila kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita juga dan memberi amaran kepada kita tentang dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dia akan memberitahu, ini kamu salah. Apakah jawaban kita? Bolehkah kita juga mencontohi Daud ini untuk meminta ampun daripada Tuhan, menerima amaran yang Tuhan telah berikan melalui firman-Nya, melalui bacaan kita. Kita baca ayat-ayat suci Tuhan daripada Alkitab, dan Roh Kudus akan memberitahu kita kesalahan kita. Bila kita mengetahuinya, kita juga perlu bertaubat seperti Daud. Dan di dalam Mazmur 51 kita telah melihat bagaimana Raja Daud menangis, bagaimana dia membuat pengakuannya, bagaimana dia meminta Tuhan membersihkan hati dia, dan bagaimana dia telah buat satu komitmen kepada Tuhan. Di Efesus bab 4 kita juga melihat bagaimana Paulus memanggil orang Efesus
untuk hidup-hidup mereka mengikut kehendak Tuhan yang telah memanggil mereka. Hidup mereka mengikut kehendak Tuhan yang telah memanggil kita. Kita juga begitu. Kita juga perlulah hidup kita mengikut kehendak Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Sebagai anak-anak, kita perlulah mengikuti kehendak Bapa kita Yesus Kristus. Dan di Yohanes bab 6, Yesus berkata, dari ayat 24 hingga 35 kita baca, akhirnya Yesus berkata, akulah roti yang hidup. Dia meminta kita datang kepada dia. Siapa yang datang kepada dia tidak akan rasa lapar lagi. Siapa yang percayanya, mereka tidak akan rasa dahaga lagi. Hari ini, pagi ini kita datang kepada Yesus Kristus, roti yang hidup, untuk menerima firman-Nya, untuk menerima makanan rohani kita pagi ini. Biarlah kita minta juga kepada Yesus untuk mengampun kita, untuk membersihkan hati kita, dan juga seperti Daud, kita perlulah buat satu komitmen. Kita yang telah menerima pengampunan dosa, kita yang telah menerima berkat daripada Tuhan, kita yang telah menerima ajaran-ajaran daripada Tuhan, perlulah menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang kelilingi kita. Itu komitmen kita juga. So, mari kita berdoa, Tuhan akan menolong kita mencontohi Raja Daud dalam Mazmur 51 ini. Tuhan Yesus, kita berterima kasih kepadamu untuk semua bacaan-bacaan Alkitab pagi ini, dan khususnya firman-Mu daripada Mazmur 51. Kita berterima kasih untuk contoh Raja Daud depan kita pagi ini, bagaimana dengan hati yang penuh sedih, dia menangis dan minta pengampunan daripada Tuhan. Kita melihat pengakuan dia, kita juga telah melihat bagaimana dia telah minta Tuhan untuk pembersihan hati dia, dan juga bagaimana dia telah buat satu komitmen untuk menjadi saksi, untuk mengajar orang-orang yang salah datang balik kepada Tuhan. Tolonglah kita juga, jagalah kita daripada semua cabaran-cabaran yang mengelilingi kita, supaya kita boleh mengawalkan diri kita daripada berdosa, dan juga mencontohi Raja Daud dalam hidup kita. Membuat satu komitmen untuk menjadi saksi yang baik, saksi yang bagus untuk Tuhan, kepada orang-orang yang mengelilingi kita, supaya kita boleh membawa mereka kepada hadirat Tuhan melalui firman Tuhan dan kesaksian kita. Berkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu semua, dan kita berdoa biarlah firman-Mu kepada kita merupakan benih yang ditanam pada tanah yang subur dalam hati kita, supaya ia dapat berbuah, bukan juga hasilnya berguna untuk kita, tetapi juga berguna kepada orang mengelilingi kita. Dan juga tolong kita mendengar bukan sekadar mendengar saja, tetapi kita akan setia kepada kehendak-Mu dan firman-Mu. Berkati hamba-hamba. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Doa berkat. Sentuh Tuhan yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Tuhan dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berserta kamu dan juga berserta dengan kamu. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Tuhan memberkati kamu semua. Terima kasih.